Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mang selaku moderator pada malam yang mulia ini. Tidak lupa juga kepada pihak penganjur muslimi muslimat yang mengikuti pengajian kitab Minhajul Talibin. Itu yang pertama. Yang keduanya, malang ana sebenarnya ana letih malang. Jadi ada ngatuk sikit malam, minta maaf banyak. Jadi mana-mana hak yang rasa tidak faham hak yang kita bincang malang tu boleh tanya semula lah. Okey, insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa taala. Anjuran doa Dung Bulu Gading. Semoga Allah subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Katanya, la yasihhu iqtida'uhu biman ya'lamu butlana salatihi aw ya'taqiduhu. كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إناءين فإن تعدد الطاهر فالأصح الصحة ما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة فإن ظن طهارة إناء غيره اقتدى به قطعا. Maksudnya tidak sah iqtida'u, mengikutnya kembali kepada seorang makmum lah, mengikutnya seorang biman ya'lamu butlana salatihi, mereka imam yang mengetahuilah ia seorang butlana salatihi, batal sembahyangnya sembahyang man, atau ya'taqidhu ataupun i'tiqadlah ia seorang hu kembali kepada butlan salatihi salati man. Okey, tu cara rujuk bamil lah. Okey, maksud dia sekarang ni kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan sembahyang berjemaah. Ketika kita sembahyang berjemaah, maka di sana ada imam, di sana ada makmum. Antara syarat makmum, ini antara syarat makmum. Antara syarat makmum adalah mesti makmum saat itu dia mengikut ataupun gini. Antara syarat sah sembahyang makmum adalah makmum saat itu mesti mengikut imam yang sah sembahyang dia. Kalau imam saat itu tidak sah sembahyang dia, batal sembahyang imam, maka tidak sah makmum mengikut sembahyang imam tersebut. Okey, itu maksud daripada perkataan Imam Nawawi, tidak sah mengikut oleh seorang makmum imam yang makmum tersebut mengetahui batal sembahyang. Apabila makmum mengetahui sembahyang imam itu batal, maka tidak sah makmum mengikut imam tersebut. Makmum yang menambah sembahyang dia dengan sembahyang imam, mesti sembahyang imam tu sah. Kalau sembahyang imam itu tidak sah dan makmum mengetahui sembahyang imam tu tidak sah, maka tidak sah makmum ikut imam tersebut. Tetapi kalau makmum tidak mengetahui sembahyang imam tu tidak sah, sembahyang imam itu batal, maka hal itu tidak menjadi masalah. Maksudnya masih lagi sah sembahyang makmum dalam beberapa keadaan, dan ada juga beberapa keadaan tertentu tidak sah sembahyang makmum. Baik, dia adalah perbincangan ni, tengok kecuaian, ada kecuaian tak kepada makmum atau tidak ada kecuaian. Cuma secara umumnya begitu. Kalaulah makmum mengetahui sembahyang tu imam batal, maka tidak sah makmum mengikut imam tersebut. Kalaulah makmum tidak mengetahui sembahyang imam batal, secara umumnya sah sembahyang makmum. Sebagai contoh, tu imam tidak ambil air sembahyang. Lepas daripada sembahyang, barulah makmum tahu bahawasanya sembahyang tu imam tidak sah. Maka sembahyang makmum sah. Sembahyang makmum sah sebab perkara tersebut bukanlah termasuk dalam kecuaian makmum. Okey. Tidak sah mengikut makmum imam yang makmum mengetahui batal sembahyang dia. Baik, dia tengok tu imam pakai kain carik puing punggung. Tu imam pakai cari kain carik puing punggung.
Tok Imam Allahu Akbar, makmum ikut juga Tok Imam. Sedangkan antara syarat sah sembahyang mesti mengikut, mesti menutup aurat. Ataupun Tok Imam ada najis yang tidak dimaafkan. Ada najis yang tidak dimaafkan. Maka bermakna batal sembahyang imam. Tidak sah makmum mengikut imam tersebut. Aw ya'taqiduh. Tidak sah juga makmum mengikut tu imam hak yang makmum i'tiqad batal sembahyang. Apabila makmum i'tiqad, sani makmum mengetahui batal sembahyangnya. Yang keduanya makmum i'tiqad batal sembahyang tu imam. Maka tak boleh juga makmum itu ikut tu imam. Walaupun nisbah kepada sembahyang tu imam tu sah. Dia kadang-kadang nisbah kepada sembahyang imam sah, tetapi nisbah kepada i'tiqad makmum sembahyang imam tidak sah. Ada juga gitu, ada. Okey, contoh lagu mana? Contoh kamu jitahidaini ikhtalafa fil qiblati aw ina'ain. Seperti ini sebagai contoh. Contoh makmum i'tiqad sembahyang imam tu batal. Seperti dua orang mujtahid. Berbeza keduanya pada kiblat ataupun pada dua bekas. Okey, maksud dia dua orang mujtahid berbeza pada kiblat ataupun pada dua bekas. Okey, kita buat contoh kiblat dulu. Jadi sekarang ni kita dengan kawan kita. Okey, kita tak nama kita pada kawan kita tak nama B. Kita A, lepas tu kawan kita B. Jadi kita masuk dalam hutang. Apabila masuk dalam hutang sampai masa kita nak sembahyang, kita akan sembahyang lah. Nak sembahyang, kita sembahyang. Okey, antara syarat sah sembahyang mesti menghadap ke kiblat, menghadap ke arah kiblat. Tiba-tiba kita tak tahu mana arah kiblat, begitu kawan kita tak tahu mana ke arah kiblat. Masing-masing tak tahu arah kiblat. Baik, apabila tidak tahu, maka caranya adalah dia kena berijtihad. Dia kena bersungguh mencari tanda-tanda manakah arah kiblat. Okey, masing-masing berijtihad. Si A dia berijtihad arah kiblat ke sana. Si B ijtihad arah kiblat ke sana. Okey. Jadi si A dia sembahyang ke arah kiblat ke sana mengikut ijtihad dia, sembahyang dia sah. Sah kerana ijtihad dia begitu. Si B dia ijtihad ke sana arah kiblat. Biar nampak sikit. Si A ke sana. Apabila ke sana dia sembahyang ke sana sah kerana dia ijtihad ke sana arah kiblat dia. Si B ijtihad dia ke sana arah kiblat, maka dia sembahyang ke sana. Sah. Kalau si B dia sembahyang ke sama arah kiblat dengan si A, sedangkan ijtihad dia ke sana kiblat, maka tak sah sembahyang si B. Sebab dia kena sembahyang mengikut di manakah arah kiblat mengikut ijtihad dia. Okey. Sekarang ni berbeza. Si A ke sana kiblat, si B ke sana. Maka bermakna pada i'tiqad si B, pada i'tiqad si B, sembahyang si A tak sah. Batal. Pada i'tiqad si A, sembahyang si B batal. Pada i'tiqad si B, sembahyang si A batal. Sebab apa? Sebab si A pergi hadap kiblat lain. Si A tak boleh ikut si B. Dia kena ijtihad sendiri. Kalau sama, okey, si A pun ijtihad ke sana kiblat, si B ke sana juga sama juga. Si A ke sana, si B ke sana, tu tak ada masalah. Hak ni masalah sekarang ni, si A ke sana, si B ke sana. Jadi kita kena buat mengikut ijtihad kita. Jadi apabila kita ijtihad ke sana, jadi bermakna arah lain bukan kiblat. Tiba-tiba ada orang sembahyang arah lain. Pada i'tiqad kita, pada pegangan kita, tak jadi sembahyang dia. Tapi dia saat itu hak diri sembahyang dia sah kerana dia ijtihad ke sana arah kiblat. Kedua-dua sembahyang sah. Cuma hak yang ni nak ikut ni tak boleh. Okey. Sebab dia? Sebab salah seorang daripada keduanya, dia telah beriktiqad bahawasanya hak yang seorang lagi saat itu batal sembahyang. Okey, itu masalah kiblat. Yang keduanya, dua bekas. Dua bekas gini, dua bekas. Kita ada dua bekas air. Yang pada asalnya air mutlak. Baik. Tiba-tiba jatuh najis yang tidak dimaafkan. Yang mana najis tersebut menajiskan air. Okey, kata ni bekas hak yang jatuh najis. Hak ni bekas hak yang air mutlak. Okey, kita tak payah kata hak ni lah. Kalau hak ni, kita jelas dah. Kita kata ada dua bekas. Salah satu daripada dua bekas ni ada air mutlak. Satu lagi air mutanajis. Sebab jatuh najis yang tidak dimaafkan. Ia mengubahkan sifat air. Ataupun tidak mengubah, tapi najis saat itu najis yang tidak dimaafkan. Okey. Sekarang ni, dua bekas. Okey, ni kita kata bekas satu, bekas dua. Tiba-tiba si A, si B, dia nak ambil air sembahyang. Kita kata, dia pun kata mana?
salah satu daripada dua bekas ni ada hak mutanajis, ada hak mutlak. Hak mana se? Tak tahu hak mana se ni. Jadi apabila tak tahu, hak ni mungkin, hak ni mungkin, tak ingat hak mana se, maka dia kena ijtihad. Kalau ijtihad sama. Hak ni hak yang berat, hak ni mutlak. Tengok-tengok dok ingat masuk hak ni, jatuh hak ni, kita buang hak ni. Hak ni si A pun hak ni, si B pun hak ni. Tu selesai. Mu boleh ikut aku boleh ikut mu. Tetapi hak masalahnya si A dia mengikut ijtihad dia hak ni ai mutlak, maka manakala si B mengikut ijtihad dia hak ni ai mutlak. Jadi ketika si A ijtihad dia hak ni ai mutlak, maka dia tidak boleh guna ayat ni. Baik. Kalau dia si B ijtihad hak ni mutlak, maka dia kena guna ayat ni, dia tidak boleh guna ayat ni. Sekarang ni hak ni ijtihad hak ni mutlak, hak ni ijtihad hak ni mutlak. Jadi bermakna hak ni nisbah dari kepada sembahyang dia sah. Kerana dia sembahyang mengikut ijtihad dia, ayat ni mutlak. Hak ni sembahyang dia sah. Kerana dia ijtihad, mengikut ijtihad dia sembahyang, ayat ni adalah ayat mutlak. Cuma apabila hak ni rasa ayat ni ayat mutlak, ijtihad dia, maka bermakna kawang dia ambil asal lagi, mengikut i'tiqad dia adalah mutanajis. Jadi batal sembahyang kawang dia. Begitu juga sebalik. Maka tidak boleh ikut di antara satu sama lain. Baik. Tapi katanya fa in ta'addada tahir, maka jika berbilang oleh yang suci. At-tahir maksudnya al-ina'ut tahir. Berbilang ni maksudnya lebih daripada satu. Jadi katakanlah sekurang-kurang dia kalau berbilang hak yang suci, patut ada hak yang najis, kita letak sekurang-kurang 3 lah. Okey, ada hak yang mutanajis, hak yang suci 2. Atau yang suci 3. Tapi ada mutanajis, ada suci 4. Ada mutanajis. Okey, kita kata lebih daripada 1. Okey, 5. Bekas ni ada 5. 1 mutanajis tapi tak tahu hak mana. Jadi 4 mutlak. 1 mutanajis, 4 mutlak. Tak tahu hak mana semutanajis, hak mana semutlak. Baik, fal asahu as-sihah. Maka mengikut kaul asah adalah sah ikut. Jadi apabila dia ijtihad, dia ijtihad hak mana ai mutlak. Okey, dia ijtihad hak ni ai mutlak. Kawan dia ijtihad hak ni ai mutlak. Jadi berbaki lagi 3. Maka mu boleh ikut aku boleh ikut mu. Sebab dia ijtihad ai mutlak. Dia bukan ijtihad ai mutanajis. Kalau ijtihad ai mutanajis, ni maksudnya ada 5 bekas. Dia pun berak-berak. Hak ni mutanajis hak ni suci belaka. Okey, hak ni suci belaka. Kawan dia pula ijtihad ai mutlak. Dia kata hak ni ai mutlak. Kawan dia guna hak ni. Padahal dia mengikut ijtihad dia hak ni 4 mutlak, hak ni mutanajis. Maka dia tak boleh ikut kawan dia. Dia tidak boleh ikut kawan dia, tapi kawan dia boleh ikut dia. Kerana kawan dia saat ni tu ijtihad hak ni mutlak, tapi di ijtihad pun hak mana mutanajis. Jadi bermakna hak yang 4 lagi ada semutanajis, ada 3 hak yang mutlak. Okey, faham kan? Okey, kata fal asahu as-sihhatu ma lam yata'ayyan ina'ul imami lin najasah. Kaul yang asah adalah sah, sah makmum ikut, dia ikut hak seorang lagi selama tidak tertentu bekas imam saat itu bagi najis. Kalau tertentu bekas imam bagi najis tak sah. Okey, memang ada 3. 2 hak yang mutlak, hak yang mutanajis. Saat ni kita contoh ni 5, ni kita contoh 3 pula. 2 mutlak, 1 mutanajis. Jadi dia ijtihad hak ni mutlak. Jadi bermakna hak mutanajis mungkin hak ni, mungkin hak ni. Dia tak tahu. Okey, boleh faham? Tidak jelas. Kawan dia ijtihad hak ni mutlak. Bermakna mungkin hak ni najis. Dia tak tahu hak mana se. Jadi hak ni boleh ikut antara satu sama lain. Sebab dia tidak yakin Tok Imam saat ni tu pakai air mutanajis. Dia tidak yakin Tok Imam pakai air mutanajis. Baik. Sebab ada 2 lagi, hak yang suci dan hak yang mutanajis. Mungkin Tok Imam pakai hak yang suci dan mungkin hak pakai mutanajis. Jadi selama mana tidak yakin Tok Imam pakai hak yang mutanajis, maka dikirakan sah sembahyang Tok Imam pada mengikut Tok Imam dan mengikut makmum sendiri. Sebab itulah makmum boleh ikut imam tersebut. Katanya fa in dhanna taharata ina'i ghairihi iqtada bihi qat'an. Maka jika dhan kuat sangkaan suci bekas orang lain, hak dia pun suci,
orang lain pun suci, maka ketika tu iqtada bihi qat'an, mengikutlah ia makmum tersebut dengannya, dengan orang lain qat'an secara putus. Itu tak ada khilaf lah, sah dia ikut. Okay, katanya falau ishtabaha khamsatun fiha najisun ala khamsatin fadhanna kullun taharata ina'in fatawadda'a bihi wa amma kullun fi salatin fa fil asahi yu'iduna al-isya illa imamaha fa yu'idu al-maghrib. Tengok, jika ishtabaha kesamarang khamsatun, 5, khamsatun ay khamsatu aniyah, 5 bekas. Khamsatun ay khamsatu aniyah, 5 bekas, ataupun khamsatun minal aniyah, 5 daripada bekas. Yang mana 5 daripada bekas tu fiha najisun, yang ada di dalamnya satu bekas mutanajis. Najisun ai inaun mutanajis, ada satu bekas daripada 5 bekas, ada bekas satu bekas yang mutanajis. Kesamarang ada khamsatin ay ada khamsati ashkhas, di atas 5 orang. 5 bekas yang ada salah satu pada 5 bekas ni ada hak mutanajis, hak 4 lagi mutlak. Kesamarang atas 5 orang. 5 orang, 5 bekas ada 5 orang. Fadhanna kullun taharata ina, maka menyangka, kuat sangkaan setiap seorang, maksudnya lepas daripada ijtihad, dia menghasilkan dhan. Dhan, kuat sangkaan setiap daripada 5 orang taharata ina akan suci satu bekas. Kita buat gini lah, kita buat gini. Ni 5. Ni 5 bekas, ni 5 orang. Hak ni, orang ni dia dhan bekas ni suci. Hak 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 ni dia dhan bekas ni suci. Sudah. Lepas tu fatawadda'a bihi, maka berwuduklah ia, kembali kepada kullun, setiap seorang, bihi, dengannya, dengan ina. Okey. Hak ni dia, hak yang dhan suci saat itu, dia berwuduk dengan bekas tersebut. Hak yang kedua pun sama, yang ketiga pun sama, yang keempat pun sama, yang kelima pun sama. Wa amma kullun, dan menjadi imam oleh setiap seorang menjadi imam. 5 orang ni, subuh ni jadi imam, zuhur ni jadi imam, asar ni jadi imam, maghrib ni jadi imam, isyak ni jadi imam, hak lain jadi makmum. Itu dia. Dan menjadi imam oleh setiap seorang fi salatin, pada satu sembahyang. Fafil asah, maka pada kaul yang asah, yu'iduna al-isya, mengulangi mereka itu akan isyak. Semua kena ulang balik isyak. Illa imamaha, melainkan imamnya, imam isyak, fa yu'idul maghrib, dia kena ulang sembahyang maghrib. Okey, cerita dia lagu mana? Kita buat contoh. Kita buat gini. Kita buat kita ada 5 bekas. 5 bekas, yang mana dalam 5 bekas ni, bekas air, ada 4 air mutlak, ada se air mutanajis. Tapi tak tahu awak mana se. Lepas tu ada 5 orang. Si A, apabila dia berijtihad, dia dapati bekas A, kita sama, bekas A hak yang suci. Okey, maka dia berwuduk daripada bekas A. Si B, dia ijtihad, dia dapati bekas B hak yang suci. Maka dia berwuduk daripada bekas B. Begitulah B, C, D, E. Sama. Okey. Lepas tu dia sembahyang berjemaah. Cuma dia gilir. Ni jadi imam. Subuh. Subuh A jadi imam. Zuhur B. Asar C. Maghrib D. Isyak E jadi imam. Kata ulama, ni kata mazhab Imam Syafi'i. Maka semua dia saat ni tu kena ulang balik sembahyang isyak. Imam je kena ulang sembahyang maghrib. Okey. Untuk kita faham masalah ni, kita kena sebut panjang sikit. Tidak payah nak faham masalah ni. Apabila seorang tu berwuduk daripada bekas hak yang diijtihad bahawasanya bekas tu adalah bekas suci, maka nisbah kepada diri dia, sembahyang dia sah. Nisbah kepada diri dia, sembahyang dia sah. Okey. Nisbah kepada diri dia.
Bila sembahyang ni sah, setiap seorang dia jadi imam untuk setiap waktu. Maka setiap seorang yang jadi imam pada setiap waktu tu, sembahyang dia sah lagi. Jadi tu imam, sembahyang sah lagi. Dia jadi imam sembahyang zuhur. Okey. Sembahyang subuh. Sembahyang subuh dia sah. Okey, jelas. B jadi imam sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur dia sah. C jadi imam sembahyang asar. Sembahyang asar dia sah. Okey. Sah lagi. Setiap imam sah lagi sembahyang ni. Tinggal lagi makmum. Makmum ni dia kena ikut tu imam. Dia tidak sah ikut tu imam yang batas sembahyang ataupun dia ikut tu imam batas sembahyang. Okey. Ketika di sembahyang zuhur, di sembahyang subuh, okey, tu imam sah. Hak 4 orang di belakang tu imam juga sah. Sebab dia sah, sebab hak bekas 4 berbaki lagi tu ada pada bekas tersebut 3 hak suci. Okey, sah. Sembahyang zuhur sah belaka. Sebab dia, sebab bekas tersebut ada 3 hak yang suci. Sembahyang asar sah sebab dalam bekas tersebut ada hak yang 3 lagi hak yang suci. Sembahyang maghrib sah makmum saat ni tu. Sebab dia, sebab bekas tersebut ada 3 lagi hak yang suci. Jadi masuk sembahyang isyak dah tak ada dah. Tadi kita kata sah zuhur sah, asar sah, maghrib sah. Jadi tinggal selagi lah. Selagi. Sebab hak yang suci saat ni berbaki 3. Kan kita kata 5 bekas mutanajis. Lepas tu hak yang suci 4 dah diguna dah tinggal lagi berbaki 3. Ada kalau dia jadi imam sembahyang subuh, jadi sembahyang dia jadi makmum sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib sah. Sembahyang isyak dia nak kata sah dah lah. Sebab tak habis dah. Terasa lagi. Sebab kena ulang balik sembahyang isyak. Tapi kalau tu imam kata kabar tu imam sembahyang dia sah. Jadi sembahyang isyak imam sah. Jadi hak last sekali sembahyang dia, hak yang tak sah kira sembahyang maghrib. Tu imam kena ulang sembahyang maghrib. Maksud tu imam isyak tu kena ulang sembahyang maghrib. Tu maksud dia. Baik, kalau tak faham masuk dalam soalan, nanti kita jawab semula kalau tak faham lah. Seterusnya, walau iqtada syafi'iyyun bihanafiyyin massa farjahu aw iftasad. Walau iqtada syafi'iyyun bihanafiyyin massa farjahu aw iftasad fal asahhu as-sihhah fil fasli dun al-massi i'tibaran bi niyyatil muqtadi. Maksudnya dia kadang-kadang perkara yang membatalkan wudu ataupun perkara yang membatalkan wudu bagi pada satu mazhab dia berbeza kepada satu mazhab yang lain. Pada asalnya kita nak sembahyang, kita mazhab mana tu imam mazhab mana tak ada masalah, boleh je. Tak ada masalah. Di suatu ketika dahulu di Mekah, di Syam, di beberapa buah negara-negara Islam yang besar, ada 4 mihrab. Ada mihrab Syafi'i, ada mihrab Hanafi, ada mihrab Maliki, ada mihrab Hanbali. Jadi sembahyang 5 waktu tu ada jemaah mazhab Hanafi, ada jemaah mazhab Syafi'i. Di Syam begitu, di Syria, kalau di Jami' Bani Umayyah, di Masjid Jami' Umawi, Masjid Jami' Bani Umayyah di Syria, dulu ada 5 mihrab, ada 5 imam. Setiap satu mazhab ada imam dia. Baik. Tapi alhamdulillah sekarang ni tak ada dah. Dia sebenarnya tidak perlu buat gitu sebenarnya, tidak perlu buat begitu sebenarnya. Baik. Kita apa dua mazhab sekalipun tidak menjadi masalah menjadi imam makmum mazhab yang lain. Yang mana masa anda duduk di Syria pun dia di Syria ni dia ada 2 mazhab, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Kita masa duduk pondok kita belajar mazhab Syafi'i, kita duduk Syria kita belajar mazhab Hanafi, ana lebih fokus kepada mazhab Hanafi, tetapi kita masih lagi belajar jugalah mazhab Syafi'i. Cuma kita kita sembahyang raya, kita pergi sembahyang raya dia sembahyang raya lah, nampak ketara berbeza di antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi, kita pergi sembahyang.
Rasa nak pergi sembahyang mazhab Hanafi, kita sembahyang mazhab Hanafi. Kalau nak sembahyang mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i. Subuh sama subuh ketara juga sebab mazhab Syafi'i ada qunut, mazhab Hanafi tidak ada qunut. Jadi kita sembahyang di mana-mana pun tidak menjadi masalah. Dan mazhab Hanafi ke mazhab Maliki ke dia ikut je kita, kalau kita jadi imam, kita je ikut dia, tak ada masalah sebenarnya. Cuma apabila dalam beberapa perkara dalam bab sembahyang, dalam bab wuduk, berbeza di antara perkara yang membatalkan wuduk, berbeza di antara rukun wuduk sendiri, maka sedangkan di antara syarat sah jadi makmum, mesti kena makmum saat itu tidak boleh ikut tu imam hak yang batal sembahyang, ataupun pada i'tiqad makmum tu imam tu batal sembahyang. Baik, maka hak ni kita kena bincang perbezaan yang berlaku kepada satu mazhab dengan mazhab yang lain. Okey, apa yang disebut oleh pengarang kita di sini adalah dua masalah disebut. Yang pertamanya menyentuh kemaluan, yang keduanya adalah masalah berpetik, maksudnya mengeluarkan darah. Dalam mazhab Hanafi, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan ia tidak membatalkan sembahyang. Kerana di sana ada hadis. Walaupun hadis ada perbincangan di kalangan ulama, innama hiya bad'atun mink. Sesungguhnya ia, maksudnya zakar itu adalah anggotamu. Maksudnya itu tidak batal wudu. Manakala mengikut mazhab Syafi'i, menyentuh zakar dengan perut tapak tangan dan perut jari jemari, ia membatalkan wudu. Kerana ada beberapa dalil, antaranya kata Nabi SAW, walaupun hadis ni ada perbincangan dia, man massa dzakarahu falyatawadda, sesiapa yang menyentuh zakarnya maka hendaklah dia berwudu. Maka di sini ada dua pandangan. Mazhab Hanafi kata sentuh zakar tak batal wudu, mazhab Syafi'i kata batal wudu. Okey, sekarang ni seorang tu bermazhab dengan mazhab Hanafi, makmum mazhab Syafi'i. Kalau makmum zat itu tidak menyalahi apa hak yang dipegang oleh mazhab Imam Syafi'i, begitu juga mazhab Syafi'i tidak menyalahi apa hak yang dipegang oleh mazhab Hanafi, dia tidak jadi isu. Hak yang jadi isunya masalah orang hak yang mazhab Hanafi yang dipegang kemaluan ni. Oh, dia kata gata, aku tengok nak pakai spender saat ni, gata sangat aku nak pakai spender, gata aku kata tu imam, oh gata dia kabar ke makmum belaka, gata tak pakai spender ni, gata sangat rasa dah tahu makan benda tahu, makan seafood ke benda tahu. Allah kata dak garu luar kain dak sedap, dia kata. Dia pun selok kain garu kau garu tarik ke bawah, memang nampak orang kena tu. Tapak tangan. Okey, dia mazhab Hanafi. Lepas tu komak aku jadi tikmah hari ni. Kata mazhab Syafi'i pula, orang mazhab Syafi'i pula, dia tengok tu imam saat itu melakukan perkara yang membatalkan sembahyang nisbah i'tiqad makmum. Wah, mana tu imam batas sembahyang, pegang konek apa semua sekali, tiba-tiba jadi tu imam pula. Okey, jadi mengikut i'tiqad makmum, tu imam batas sembahyang, tak sah sembahyang dia kerana tu imam tidak ada wudu. Tapi dia disebut i'tiqad memang sah kerana mengikut dia mazhab Hanafi, ia tidak membatalkan tidak merosakkan wudu. Baik, ketika tu mazhab Syafi'i, makmum yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i, dia tidak boleh mengikut imam yang bermazhab dengan mazhab Hanafi. Okey, satu. Melainkan kalau makmum saat itu dia belajar banyak, tu mazhab Hanafi, dia tahu mazhab Hanafi sah. Jadi tak apalah, aku pakai pandangan hak yang mengatakan sah sembahyang dalam keadaan begitu. Okey, itu masalah lain lah. Okey, kita contohlah, katakanlah kita disampai kepada mujtahid, maksudnya kita sampai kepada peringkat dapat mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis mengikut kaedah-kaedah kaedah-kaedah yang betul. Baik, sama ada mengikut kaedah yang kita buat sendiri ataupun mengikut kaedah yang dibuat oleh imam-imam mazhab. Cuma kalau kita buat sendiri tu barulah mujtahid mutlak. Kalau pakai kaedah orang lagi, dia bukan mujtahid mutlak tu. Tu dia lebih kepada daripada sudut kaedah kita taklid orang, tapi daripada sudut pengeluaran hukum tu kita tidak taklid orang. Baik, dia bukan lagi mutlak lah, bukan mujtahid mutlak. Jadi mengikut ijtihad kita buat ni batal sembahyang, tapi mengikut ijtihad tu imam
Buat ni tak batal sembahyang. Maka mana boleh kita nak ikut orang yang batal sembahyang, mengikut ijtihad kita, tak boleh. Sama juga. Tak boleh begitu. Sebab kita boleh kita iktikad mengikut kajian kita, batal sembahyang waktu gitu. Tiba-tiba tu imam buat benda yang kita kata batal sembahyang, walaupun di situ imam tak batal sembahyang. Kita tak nak ikut dari dia. Sebab di sini kita batal sembahyang. Ijtihad kita begitu. Okey. Itu bab benda. Bab setu zakar. Yang keduanya, bab dia kata al-fasd. Al-fasd ni makna berpeti, mengeluarkan darah melalui saluran urat. Yang mana mengikut mazhab Hanafi, antara perkara yang membatalkan wudu adalah keluar darah mengalir. Bukan semata-mata keluar darah. Kalau dah keluar darah tak mengalir, itu lain. Keluar darah mengalir, ia membatalkan wudu. Manakala mazhab Syafi'i, keluar darah yang mengalir pun, ia tidak membatalkan wudu. Okey. Ada perbezaan di antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi dalam masalah keluar darah mengalir bagi orang yang berwudu. Tu imam sebelum lepas daripada dia berwudu, dia kata pergi buang darah sikit sementara nak tunggu asar tapi ambil dah sembahyang. Dia pun buang darah. Melalui kerak urat sikit, buang darah kat urat kaki ke, dia berpetik tubik darah. Okey. Lepas daripada tubik darah, dia pun tutup lubang, dia pun pergi basuh, dah ambil dah sembahyang. Sebab tak ada ambil dah sembahyang, dia pun sembahyang. Okey. Nisbah kepada mazhab Syafi'i, wuduk dia tidak sah, tidak batal. Sembahyang dia sah. Tapi mazhab Hanafi tak boleh. Sembahyang dia tak sah gitu sebab wuduk dia batal. Mana boleh tak ada wuduk nak sembahyang. Jadi nisbah sembahyang tu imam sah, tapi sembahyang tu imam sah mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, tapi mengikut pandangan mazhab Hanafi tidak sah. Sembahyang tu imam. Okey, lagu mana hukum dia? Tengok, dia kata ni, walau iqtada Syafi'iyyun bi Hanafiyyin massa farjahu aw iftasad. Apabila sekiranya mengikut oleh Syafi'iyyun, bukan Imam Syafi'i, maksudnya seorang yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i, bi Hanafiyin, dengan seorang yang bermazhab dengan mazhab Hanafi, massa farjahu, yang mana Hanafi ni dia menyentuh farak dia, menyentuh kemaluan dia. Di sisi Syafi'i batal wuduk dia. Awif tasad, ataupun Hanafi saat ni tu dia berbekam. Di sisi Syafi'i tak batal sembahyang, tapi di sisi Hanafi sendiri batal sembahyang. Tapi sembahyang juga, ya main sembahyang ni. Tapi tak, orang tu kalau dia tahu batal sembahyang, tapi pergi sembahyang juga, main sembahyang. Mungkin dia ingat ke mana tak tahu. Okey. Ketika itu fal asahu as-sihhatu fil fasli. Kaul yang asah sah pada al-fasd. Pada berpetik tu sah. Sebab mengikut i'tiqad makmum, keluar darah tidak membatalkan wudu. Sebab makmum mazhab Syafi'i. Dunal masi, tidak menyentuh. Menyentuh tidak sah. Sebab mengikut i'tiqad makmum, menyentuh kemaluan batal wudu. Jadi tak sah sembahyang tu imam. Okey, habis. Ni kedua-dua ni kata sah pada fasd berpetik, tidak almas, tidak menyentuh, i'tibaran bi niyyatil muqtadi, kerana i'tibar kira dengan niat muqtadi. Kita ambil kira dengan niat muqtadi, orang yang mengikut, bukan kira kepada sembahyang imam. Kira kepada niat muqtadi. Maksud niat ni i'tiqad mubtadi. Tu makna niat ni i'tiqad al-muqtadi. Al-muqtadi tu makmum tu lah. Habis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya lagi, wala tasihhu qudwatun bimuqtadin, dan tidak sah mengikut dengan orang yang mengikut. Maksudnya kita muqtadi ni makmum lah. Jadi kalau kita nak ikut, kita nak jadi makmum, mesti kita jadi makmum yang mana imam kita saat itu bukanlah makmum kepada imam yang lain. Kalau tu imam kita makmum kepada imam yang lain, maka tidak sah kita ikut imam tersebut. Ni ketika tu imam kita sedang ikut tu imam lain lah. Kalau lepas dah daripada dia ikut, tu tak ada masalah. Sebagai contoh, dia makmum masbuk. Lepas daripada tu imam dia bagi salam, dia pun tambah satu rakaat, kita sampai lewat. Kita pun duduk tepi dia, kita ikut dia. Tu tak ada masalah. Ni dia ikut tu imam, kita nak ikut dia. Tu tak boleh. Manakala sahabat sembahyang dengan sembahyang Abu Bakar, Abu Bakar ikut Rasulullah, bukanlah bermakna sahabat saat itu ikut Sayyidina Abu Bakar menjadikan Sayyidina Abu Bakar imam, bukan. Tetapi Abu Bakar
oleh kerana sahabat di belakang tidak nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka ikut Abu Bakar. Maksudnya Abu Bakar ni sebagai muballigh, muballigh, maksudnya jadi panduan kepada sahabat bagaimanakah sembahyang Rasulullah. Dia tengok Abu Bakar. Sama juga kita sembahyang di masjid-masjid yang besar, yang kita tak nampak tu imam, tak dengar suara tu imam, maka kita jadikan saf-saf yang di hadapan kita sebagai panduan kita. Tapi bukanlah bermaksud kita ikut saf di hadapan. Kita ikut untuk imam depan. Dia tidak boleh makmum, dia mengikut makmum yang lain. Mesti dia kena ikut imam. Dia tidak boleh ikut makmum yang lain. Ataupun dia kena ikut orang sembahyang seorang diri, ataupun dia ikut imam. Baik, habis. Wala biman talzamuhu i'adatun kamuqimin tayammam. Wala qari'in bi ummiyin fil jadid. Okey, kita berhenti sini dulu, lepas tu kita tengok soalan sekejap kalau sekiranya ada. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Salam Ustaz, hadis idza jaa ahadukum ila al-masjid falyanzur fa in ra'a fi na'lihi adha qadaran aw adha falyamsahu fatuwal yusalli fihima. Adakah termasuk najis yang basah dengan memadai kita seret tanah sampai hilang saja airnya dan sudah dikira suci tanpa basuh dengan air, dan adakah terpakai sekali pada tayar kenderaan? Terima kasih Ustaz. Okey, berkenaan dengan masalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, apabila kamu datang kepada masjid, maka hendaklah mu tengok di seliparmu. Kalau sekiranya di seliparmu ada adha, ada qadar, ada kekotoran, atau adha makna samalah, maka hendaklah mu sapu dulu di bumi, lepas tu mu sembahyang pada dua selipar tersebut. Okey, sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya kalaulah selipar kita ada najis, maka sebelum daripada kita sembahyang, kita dapati pada selipar kita ada najis, maka cara dia adalah kita sapu selipar kita di tanah. Bila kita sapu di bumi, hilang dah najis yang berada pada selipar tersebut, maka selipar itu dikirakan suci, maka boleh kita sembahyang menggunakan selipar itu. Okey, itu mengikut pandangan sebahagian daripada ulama. Namun tidak mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya, mazhab Imam Syafi'i, maksud mazhab Imam Syafi'i di sini adalah pandangan mu'tamad. Mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya kalaulah najis itu najis yang tidak dimaafkan, maka cara menghilangkannya adalah dengan membasuh. Dengan basuh dengan air mutlak. Sapu di tanah, ia tidak menyucikan tempat tersebut. Okey, itu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Mengikut mazhab pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i. Manakala hadis ni, hadis yang Rasulullah kata, kalau seorang di kalangan kamu melihat ada kekotoran pada selipar, maka dah disapu, maka dia boleh sembahyang pada keduanya. Hadis ini tidak jelas ada najis, kerana dalam hadis menyebut perkataan qadar ataupun adha. Qadar, adha ni kotor. Kotor ni tidak semesti najis. Jadi lafaz hadis ni maksudnya bukanlah disebut najis secara jelas, sebab perkataan adhar dengan qadar, perkataan adha dengan qadar, dia tidak semesti najis, kerana benda perkara kotor ni tak semesti najis. Itu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Maka tidak menjadi masalah kita ambil pandangan yang mengatakan suci sapu di latar. Okey, sama juga dengan tayar kereta. Sebenarnya tayar kereta tidak wajib kita basuh apabila terkena najis sebenarnya, sebab tayar kereta kita tidak guna pun untuk sembahyang. Kita bukan guna tayar kereta untuk sembahyang. Yang disyaratkan suci daripada najis adalah pada pakaian kita, tempat sembahyang kita dan badan kita. Tayar kereta kita tidak disyaratkan suci daripada najis. Kalau kita tidak basuh sekalipun tidak menjadi masalah. Walaupun tayar kereta kita jijak anjing, jijak babi, tak ada masalah. Apatah lagi di negara kita. Di negara kita sentiasa hujan. Jadi apabila kita bawa kereta dalam air, maka najis yang ada pada tayar kereta atau tayar kereta yang bukan najis jadi suci semula. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
macam mana kita nak tegur orang yang sedang solat tapi kiblat yang salah. Dia mari rumah kita, dia pun tak khabar kita, tak tanya kita sepatutnya nak sembahyang. Dia pun sembahyang ikut perasaan dia. Depan kita rasa kiblat depan. Dia mari rumah kita, dia rasa kiblat depan. Buat depan kau apa dah? Dia ada memang betul dah kiblat depan, tapi kadang-kadang perasaan kita tu hak depan kita rasa kanan, hak depan kita rasa kiri. Gitu kadang-kadang kan kita pergi di tempat orang, mana dia hadap ke kanan sembahyang. Padahal memang betul dah, tapi kita perasaan kita tau. Perasaan kita jadi gitu. Baik. Jadi dia mari rumah kita, dia ikut je cara dia sembahyang. Rupanya dia silap kiblat. Okey, lagu mana kita nak tegur? Khabar tu lah. Khabar tu. Silap kiblat. Rakyat gitu. Payah dia silap kiblat tu makcik. Silap kiblat tu kak. Kiblat kau ni. Kalau takut dia malu, pergi bisik tepi link. Silap kiblat. Dia pun cover. Hamba tak membayang lagi. Tak apa, susah. Wallahu a'lam. Terhasil solat sunat wuduk dengan apa-apa sahaja solat selepas wuduk. Adakah untuk terhasil pahala solat sunat tersebut perlu diniatkan contoh aku nak solat fardu zuhur dan solat sunat wuduk. Okey, ni soalan malang. Ana ada jawab malang sebab mengatuk. Sebab mengatuk. Dia sembahyang sunat wuduk dia sama dengan tahiyatul masjid. Maksudnya terhasil tahiyatul masjid, terhasil sunat wuduk dengan apa jua sembahyang yang kita lakukan apabila kita masuk dalam masjid, ataupun sembahyang apa jua sembahyang yang kita lakukan setelah daripada kita berwuduk. Jadi lepas daripada kita berwuduk, tiba-tiba kita sembahyang fardu, maka terhasil sembahyang sunat wuduk. Adakah maksud terhasil sunat wuduk saat itu dapat pahala sunat wuduk? Dengan semata-mata kita sembahyang fardu lepas daripada kita sembahyang lepas daripada kita berwuduk. Di sini sebenarnya berlaku khilaf di antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Imam Ramli kata terhasil pahala walaupun dia tidak niat. Manakala Imam Ibn Hajar berpandangan bahawasanya kalau nak terhasil pahala mesti dia kena niat sunat wuduk. Maksudnya dia gabung di antara niat sembahyang fardu dengan sunat wuduk. Baik. Itu mengikut pandangan Imam Ibn Hajar. Namun mengikut pandangan Imam Ramli tak terhasil sunat wuduk walaupun dia tidak niat. Yang penting lepas daripada berwuduk dia sembahyang. Wallahu a'lam. Solat sunat taubat dalam golongan yang mana? Sebab yang terdahulu atau sebab yang terkemudian? Wallahu a'lam. Mana masih lagi belum jumpa ibarat kitab. Cuma hak yang lepas-lepas dah nak ingat sembahyang sunat taubat ni dimasuk dalam sembahyang sunat mutlak. Wallahu a'lam. Nanti kita tengok semula. Dan mungkin juga sembahyang sunat taubat masuk dalam sebab yang terkemudian. Kerana sembahyang sunat taubat adalah sembahyang sunat kerana kita ingin bertaubat. Wallahu a'lam. Nanti anda kena cek balik. Wallahu a'lam. Ceria malam ni. Malam ni tak ngatuk mana malam ni. Malang aja tak. Letih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penyampaian talaki dan juga menjawab soalan menjawab soalan-soalan yang telah ditanya. Jadi nak minta Ustaz. Nak minta Ustaz baca doa sikit tak? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma arzuq li'uzzabina zawjatin salihah. Allahumma arzuq li'uzzabina zawjatin salihah. Allahumma arzuq li'uzzabina zawjatan salihatan tu'inuhu 'ala ta'atik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ustaz masuk ke apa? Ustaz masuk ke? Jadi, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih kepada semua yang ambil bahagian pada malam ni, tanya soalan dan sebagainya, dan terima kasih juga kepada sesiapa saja yang sentiasa menyumbang ataupun memberi sumbangan kepada nombor akaun tersebut, insya-Allah. Jadi apa nama ni,
jika ada cadangan, jika asatizah kita ataupun penonton-penonton ada cadangan untuk kelas kita ni, penambahbaikan ataupun apa-apa sahaja cadangan yang berkaitan, boleh WhatsApp ke nombor WhatsApp tersebut. Nombor WhatsApp bawah tu, nombor WhatsApp admin, boleh WhatsApp bagi cadangan ataupun sebagainya. InsyaAllah kita akan buat penambahbaikan dari semasa ke semasa, insyaAllah. Jadi sekali lagi majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita dunia akhirat, insyaAllah. Amin banyak Ustaz Mang. Allahumma rzuq bi'uzzabina zawjatin salihatin tu'inuhum ala ta'ati. Amin ya rabbal alamin. Ramai tak? Ya tu lah. Oh, ramai. Tapi bi'uzzabina je. Bukan di mutazawijina. InsyaAllah kita akan jumpa pula minggu depan kawan Yaman, insyaAllah. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.